Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpah kurnia yang diberikan. Hari ini dapat kita bersama lagi untuk meneruskan bicara kita berkenaan dengan ilmu mustalah hadis. Dah kita berada pada bahagian-bahagian akhir ilmu mustalah hadis, iaitu ilmu mengenali perawi-perawi ataupun pengumpul-pengumpul hadis yang besar. Di antaranya yang kita bicarakan pada beberapa kali pertemuan yang lepas berkenaan dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang kita tahu Imam Al-Bukhari ini dikenali dengan Imamul Muhaddithin. Imamul Muhaddithin, imam kepada para muhaddis. Dan para ulama mengambil kira syarat-syarat sahih Al-Bukhari untuk menjadi sandaran kepada ulama-ulama lain. Maknanya syarat yang telah Bukhari letak untuk menentukan sesebuah hadis itu sahih dipakai untuk menilai hadis-hadis ulama lain. Kadang-kadang ada ulama lain yang mengatakan sahih, tapi bila kita banding mengikut syarat yang diguna oleh Bukhari, rupanya dia belum sahih. Maknanya syarat Imam Al-Bukhari itu lebih ketat, walaupun ada imam-imam lain yang dah kata sahih. Di sisi Imam Al-Bukhari kadang belum sahih lagi. Dan yang pertama, yang kedua, kita juga maklum bahawa bukan semua hadis sahih ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada lagi hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan apa yang Imam Al-Bukhari letak dalam kitab dia, kitab sahih dia itu adalah hadis-hadis yang bukan dia seorang nilai sahih, tapi dinilai juga oleh ulama-ulama lain semasa dengan dia sahih. Dia berpendapat hadis ni sahih, ulama-ulama lain juga berpendapat sahih, baru dia letak dalam kitab dia. Itu di antara syarat-syarat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kalau dia berpendapat sahih tapi ada ulama lain kata tak sahih, maka dia tidak meletakkannya di dalam, tak masukkan hadis tersebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Banyak lagi hadis-hadis lain yang tidak disebut. Imam Al-Bukhari hafal 600 hadis, yang dia masukkan dalam kitab dia hanya 7,000 hadis sahaja daripada 600,000. Maknanya hampir 1% sahaja daripada yang dia tahu. Yang 1% pun kita tak habis nak baca. Baca habis kadang tak faham. Macam-macam lah. Dan keistimewaan hadis Al-Bukhari ini, hadis yang dirahmati Allah,
Kalau kita dengar daripada komen-komen orang yang membaca, mempelajari, mengkaji hadis Bukhari, dia kata ada keajaiban hadis-hadis Bukhari ni. Kalau kita baca satu-satu buku, kita baca banyak kali pun, itulah yang kita faham, kan? Itulah yang kita faham. Tapi tidak kepada kitab hadis Al-Bukhari. Kitab hadis lain tak berlaku, hadis Bukhari saja. Bila kita baca hari ni, kali ni kita faham lain, ada idea baru. Kita dah baca yang kali lain pula, dia buka pandangan baru lagi, benda baru lagi dapat kita faham daripada hadis yang sama. Jadi itu di antara yang disebut oleh para ulama yang membaca hadis-hadis Al-Bukhari, mengajar hadis-hadis Al-Bukhari. Dalam buku kita ni dia sebut ada 3 syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Umdatul Qari yang dikarang oleh Badruddin Mahmud Ibnu Ahmad, dan Irsyadus Sari karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Sebenarnya syarah kepada Sahih Al-Bukhari ni lebih daripada 100 buah, 100 orang karang, lebih daripada 100 orang syarah kepada hadis Sahih Al-Bukhari. Banyak sekali. Dan dikatakan mungkin di antara kitab yang paling banyak orang syarah ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi hari ini kita nak bicara personality yang kedua dalam ilmu hadis ini, yang boleh dikatakan macam kembar kepada Imam Al-Bukhari, iaitu Imam Muslim. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, 2 kitab je yang dinamakan Sahih. As-Sahihain, 2 kitab Sahih, Bukhari dan Muslim. Yang lain tak ada. Para ulama tak panggil Sahih Tirmizi, Sahih Abu Daud, Sahih Ibnu Majah, tak. Dipanggil Sahih ni 2 saja. Bila sebut kitab hadis yang sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arabnya dipanggil Sahihain, 2 kitab sahih, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Maknanya sebenarnya hampir sama taraf, Bukhari dan Muslim. Muslim anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis di dalam kitab Sahih Muslim lebih banyak berbanding dengan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita lihat Sahih Al-Bukhari, dia tak sebut kat sini. Cuma dia sebut bab saja. Maknanya bab yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari 3,450 bab. Dia ada 7,000 lebih lah, 6,000 lebih, dekat 7,000 dia punya hadis. Adapun Imam Muslim, hadis dia ada 7,275 buah hadis. Lebih banyak daripada hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada setengah ulama yang menganggap Sahih Muslim lebih baik daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi sebahagian kecil ulama sahaja. Kebanyakannya mengatakan Sahih Al-Bukhari lebih banyak. Kita cuba baca. Ulama sepakat mengatakan bahawa kitab Sahih Muslim adalah salah satu daripada kitab yang terbaik selepas Al-Quran. Salah satu yang terbaik Al-Bukhari. Maknanya itu di antara yang yang
dinyatakan oleh para ulama. Yang terbaik selepas Al-Quran, Al-Bukhari. Dan yang kedua terbaik selepas Al-Quran, Muslim. Maknanya di antara yang terbaik. Lebih baik lagi bila hadis yang sama ada di dalam Bukhari dan ada di dalam Muslim. Itu yang dipanggil sepakat. Sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, maka itu adalah hadis yang berada pada ranking yang paling atas. Apabila dipanggil muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sepakat dalam meriwayatkan hadis yang sama. Sebenarnya tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, kita sepatutnya bila kita tahu kitab yang paling sahih selepas Al-Bukhari dan selepas Al-Quran ialah Al-Bukhari dan Muslim, maka sepatutnya dua-dua kitab ni menjadi tumpuan utama kita untuk belajar. Apa benda yang ada dalam Bukhari dan Muslim ni yang menyebabkan dianggap terbaik, dan apa pandangan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tambah pula tuan-tuan, kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim ni dia dipanggil Al-Jami'. Apa makna Al-Jami'? Al-Jami' ni sebenarnya kalau kita guna bahasa sekarang, ensiklopedia, himpunan. Jadi apa himpunan tu? Maknanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim semua bab boleh kata disentuh. Boleh katakan. Maknanya kalau bab tauhid ada, bab fiqh ada, bab tasawuf ada, bab sirah sejarah ada, cerita tentang perang, cerita tentang apa, tentang kemasyarakatan, tentang semua ada. Maknanya itu dipanggil Al-Jami'. Bukan semua kitab hadis tu dipanggil Al-Jami'. Hanya ada beberapa kitab hadis sahaja yang dipanggil Al-Jami'. Seperti Al-Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari, dan juga Al-Musnadul Jami' lil Imam At-Tirmidzi. Musnadul Jami' Sunan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jadi tapi di suasana kita di Malaysia ni, dia belum jadi tumpuan untuk belajar hadis. Kalau dulu pengalaman saya pernah pergi belajar Pakistan, India ni, dia memang ada sistem pengajian dia. Bila habis dipanggil Darul Hadis tu, paling kurang dia baca Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6 tu habis paling kurang. Kita tuan-tuan cedok je, petik-petik je. Itu yang kita belajar. Jadi saya rasa memang sangat jauh. Jadi syekh yang mengajar kitab Bukhari tu tiap-tiap tahun khatam Al-Bukhari. Tiap-tiap tahun khatam belajar, baca atau seumpamanya. Tiap-tiap tahun. Kita seumur hidup pun belum khatam. Sedangkan hadis Nabi ni dia merupakan huraian kepada Al-Quran. Maknanya kalau kita nak tengok huraian yang paling tepat kepada Al-Quran ialah sebagaimana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari ataupun sebagaimana yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi apa pandangan mereka ini dalam masalah, apa-apa masalah lah, dari segi akidah, dari segi fiqh, dari segi tasawuf dan sebagainya, apa pandangan? Sepatutnya kita merujuklah kepada mereka ini. Tapi tak jadi dalam masyarakat kita. Tak jadi.
belum di apa nama. Macam dulu saya ingat 20 tahun yang lalu. Saya ingat 20 tahun yang lalu terlalu jarang kita nak jumpa sekolah tahfiz. Tahun awal 90 nak jumpa sekolah tahfiz, jarang. Sedangkan pada masa tu tuan-tuan, saya pergi ke Pakistan tahun 93. 93 tu setiap rumah masyarakat Islam India dan Pakistan ada hafiz. Boleh kata macam tu. Setiap rumah. Masa tu 90, tahun 93 tu. Tapi kita terlalu jarang. Tapi alhamdulillah lah perkembangan sekarang ni. Tapi bagi saya belum berpuas hati lagi lah. Maknanya masih di peringkat awal. Banyak sekolah-sekolah tahfiz, cuma perlu ada penerusan. Bukan sekadar nak menghafal, baca 30 juzuk. Itu satu hal. Masalahnya ada setengah-setengah sekolah tahfiz pelajar hanya khatam je, tapi tak ingat. Nak jaga yang hafal tu pun tak boleh, tak mampu. Nak banding dengan diorang, tuan-tuan, Masya Allah. Yalah, kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ni, saya ingat mungkin Sri Petaling juga yang boleh buat semayang tarawih 10 juzuk satu malam. Satu malam 10 juzuk. Ada, saya difahamkan di Sri Petaling tu ada 3 kumpulan semayang tarawih. Ada yang 1 juzuk satu malam, itu yang umum. Ada dalam bilik tertentu 3 juzuk satu malam. Dan ada kumpulan tertentu lagi 10 juzuk satu malam. 3 malam khatam dalam semayang tarawih. Masya Allah, hebat. Jadi diorang ni memang dengan Quran ni biasa hafal. Menghafal Quran ni memang dah biasa bagi diorang. Tapi kita baru nak mula. Alhamdulillah lah. Saya tengok tapi ada juga kita yang ke depan pun, maknanya dah ada di peringkat universiti pun ada yang buat program berkembar tahfiz, macam yang UIA buat dengan Darul Quran kan. Nak ambil medik, nak ambil apa, buat tahfiz dulu. Duduk dulu kat Darul Quran setahun setengah, hafal bagi khatam dulu, baru buat medik ke ataupun mana-mana kos yang dia nak lah. Sekarang ni ada Unit 10 pula. Unit 10 pun ada buat juga. Dah masuk tahun ketiga, keempat buat. Unit 10 buat. Cuma Unit 10 ni lebih tough lagi lah, sebab dia buat serentak. Asasi berjalan, Quran pun berjalan. Jadi pelajar dia sangat sibuk. Sibuk dengan macam UIA ni, dia buat Quran dulu, bagi masa setahun setengah, dah habis Quran, baru sambung asasi, ambil masa sikit lah kan. Tapi tak apalah untuk Quran. Tu pun satu inisiatif. Cuma kadang-kadang tak tahu ingat ke tak ingat pula. Hafal dah, ingat ke tak, wallah alam. Kalau diuji, memang banyaklah yang masih kurang. Walaupun dah hafal, tapi masih kurang. Saya berhasrat nak tengok satu hari bukan sekadar menghafal, tapi sambung dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ni belajar Sunan Sittah ke apa ke, ataupun belajar tafsir, biar sampai khatam. Sekali khatam tafsir, alhamdulillah kan. Maknanya bila dah sekali khatam 30 juzuk tafsir, secara roughly dia dah tahulah apa kandungan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Cuma nak pendetilan ni tuan-tuan, cuma basic satu hal. Yang pendetilan ni kita akan belajar perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama ni berpendapat gini, dia punya sebab apa begini.
Dan ulama lain pula bagi pendapat dia lain pula. Kenapa? Apa bezanya? Apa dalilnya? Jadi kalau belajar dengan cara ni, tuan-tuan, saya yakin suatu hari dia akan lahir orang-orang yang alim macam Imam Syafi'i, Imam Malik, imam mazhab tu, dia akan lahir. Sebab apa? Dia belajar daripada basic. Macam sistem yang kita belajar sekarang, dia tak mungkin lahir ulama-ulama besar macam Imam Syafi'i, macam tak mungkin. Saya selalu membawa perumpamaan, kalau tuan-tuan belajar memasak kalau belajar hadis, belajar Quran ni seperti tuan-tuan belajar memasak, mengenali rempah ratus, bawang putih, bawang merah, bawang besar, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, kayu manis, macam-macam lah kan. Kita kenal tu, nak menumis mana, nak barulah kita boleh pandai memasak. Betul-betul pandai memasak, tahu nak letak, nak suruh wangi, nak suruh pedas, nak suruh rasa macam ni. Kita tahu bila nak letak daun limau, bila nak letak sayur, bila nak letak ni perencah dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan belajar memasak juga, tapi guna perencah, kan? Nak masak tom yum, beli perencah tom yum sah. Bila tuan-tuan nak pandai? Bila tuan-tuan nak pandai? Kalau kita tak belajar daripada asas, sebenarnya samalah macam kita belajar ambil daripada perencah. Kita ambil yang ulama dah rencah, siap-siap dah. Kita ambil, ni hukum yang aku buat, dia dah difatwakan begini. Daripada mana, sebab apa, kenapa, apa dalil, apa hujah, kita tak belajar. Jadi sampai bila pun belajar banyak, dia belajar semua petik pandangan-pandangan ulama sahaja. Kita bukan kata nak menolak ulama, dia akan menjadi satu panduan. Walaupun kita belajar hadis, belajar Quran, dia tak boleh lari, kena belajar pandangan ulama tu. Tapi bila kita belajar daripada basic, kita boleh, kita tahu untuk mengeluarkan pandangan kita sendiri. Dengan kita tahu rempah ratus dia, kita boleh buat resipi yang kita punya sendiri, kan? Ini kita modify resipi yang orang lain dah buat. Macam tu sajalah. Macam kita tengok sekarang ni, kita belajar, kita tengok pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam An-Nawawi, pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pandangan Imam Syekh Ramli, Syekh Ar-Rafi'i, Syekh sekarang ni Al-Qardawi, Ar-Rawiyani, Al-Muzani, macam-macam pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita tak akan keluar. Sebab apa? Sebab kita terikat. Kita tidak kenal asas dia. Jadi dia tidak akan melahirkan ulama yang sehebat mereka tu. Nak lahirkan ulama yang sehebat mereka itu, kena belajar daripada asas. Bukhari, Muslim, apa dari segi nahunya, dari segi apanya, macam-macam. Itu dia akan lahir ulama-ulama yang hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kitab ini, kitab Imam Muslim ini dikarang mengikut bab fiqh, susunan bab dia tu. Tapi dia tak ada pandangan fatwa masing-masing, tak ada. Imam Muslim, maknanya bila kita belajar kitab Sahih Muslim ataupun Sahih Al-Bukhari, dia tidak mengeluarkan pandangan dia sendiri, pandangan peribadi dia tak ada. Yang dia bawa hadis, terus berpegang kepada hadis. Itu yang dia bawa. Jadi walaupun dia bawa dalam bab fiqh, katakanlah bab yang pertama, babut taharah, babut taharah, macam mana kita nak bersuci, bersuci guna apa, apa yang kita boleh guna untuk bersuci. Kita tengok satu hadis, Nabi kata, ya Allah, sucikanlah kami
daripada dosa, sebagaimana kamu sucikan pakaian dengan mengguna air bil ma'i was salji wal barad, dengan air, dengan salji dan dengan embun. Maka kita pun tahu, alat untuk kita bersuci 3 yang Nabi sebut: air, salji dan juga embun. Kalau nak kira tuan-tuan, embun tu tak payah bincang pun tak apa sebenarnya. Embun, tuan-tuan pernah basuh tangan guna air embun? Tak pernah. Siapa pun tak pernah kan? Pernah mandi dengan air embun? Mana nak dapat? Nak basuh kain? Mana nak dapat? Sepatutnya tak payah bincang. Tapi ulama bincang juga sebab ada dalam hadis Nabi sebut, sucikanlah hati daripada dosa-dosa sebagaimana kamu sucikan pakaian dengan menggunakan air, salji dan juga embun. Jadi para ulama pun embun boleh guna juga untuk bersuci. Maka adalah dalam senarai, walaupun tak pernah ada orang guna. Tak pernah ada orang guna air embun ni, tapi ada dalam senarai, boleh diguna. Maknanya termasuk sumber air mutlak juga air embun, walaupun tak pernah orang guna. Saya rasa tak pernah dalam dunia ni orang guna air embun. Tak ada air embun je. Nak mandi guna air embun, nak minum guna air embun, nak basuh najis guna air embun. Tak ada. Tapi sebab ada dalam hadis. Air laut boleh guna tak untuk bersuci? Kalau guna akal tuan-tuan, mungkin ramai di kalangan kita yang tak sanggup nak bersuci guna air laut. Suci ke air laut ni? Macam-macam binatang ada, bangkai ada, najis ada, bercampur macam-macam. Suci ke dalam asin kan? Tapi oleh kerana Nabi sebut di dalam hadis, berkenaan, bila ditanya kepada Nabi berkenaan dengan air laut, Nabi jawab, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Suci airnya dan halal dimakan bangkai di dalamnya. Jadi perlu lagi tak bagi pendapat? Tak perlu. Bagi Imam Al-Bukhari, terus pegang air laut suci, gunalah untuk bersuci, nak mandi wajib, nak ambil wuduk, sila. Bagi kalau kita belajar ilmu fiqh, dia senaraikan siap-siap air yang suci ni ada 7 sumber. 7 sumber. Air hujan, air perigi, air laut, air sungai, air mata air, air salji, air embun. 7 sumber ni adalah air yang suci. Air mata air ada 3 sumber. Air mata air yang keluar daripada bumi, air mata air yang keluar daripada batu, air bukit macam batu itu, atau air mata air yang keluar daripada orang. Air mata air yang keluar daripada orang ni berlaku sekali je kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang air keluar ikut celah jari tu. Itu dikira air mata air juga. Tak akan berlaku dah pada waktu lain. Tapi itu dikira air yang suci juga. Wallahu a'lam. Jadi itu di antara, kalau kita belajar fiqh, dia senarai dah siap-siap. Kalau kita belajar hadis, nak kena himpun hadis lah. Hadis ni kata berkenaan dengan air hujan, air ni. Ada hadis. Jadi begitu. Tapi kita akan rasa puas bila kita belajar daripada hadis-hadis, daripada Al-Quran. Sebab apa kita kata air hujan tu suci? Sebab Allah SWT sendiri sebut dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air daripada langit, air yang suci. Maka sucilah air hujan. Air hujan tu boleh minum, boleh guna untuk basuh najis, boleh guna untuk ambil wuduk, boleh guna untuk mandi wajib dan sebagainya, untuk hadas. Jadi itu beza kalau kita belajar daripada hadis dan kita belajar daripada melalui kitab-kitab fiqh. Dan dalam kitab fiqh dia kemukakan pandangan peribadi pengarang kitab fiqh tu.
Dan mungkin juga dia petik pandangan orang lain. Dia tak cerita, kecuali kitab fiqh yang besar-besar lah. Kitab fiqh besar-besar, baru dia cerita perbezaan hujah. Kalau kitab fiqh besar-besar pun ada. Kalau kitab fiqh kecil-kecil ni, dia cuma senaraikan pandangan saja. Jadi itu saya haraplah dan berdoa semoga satu hari masyarakat kita Malaysia ni tidak asing dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ni sangat penting bagi saya lah. Sangat penting. Beliau mengikut bab fiqh seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari juga susun kitab hadis dia mengikut bab fiqh. Beliau telah menghimpunkan semua matan. Matan tu teks hadis yang berbeza dalam satu riwayat di satu tempat, tanpa dipecahkan kepada beberapa bab. Dia katakanlah bab bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Satu riwayat. Ada riwayat lain pula dia mengatakan kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Tadi perkataan aqta, yakni abtar. Ada riwayat lain pula fahuwa ajzam. Ada riwayat lain lagi yang sebut fahuwa aqta wa abtar. Jadi Imam Muslim dia akan himpun hadis yang dalam bab yang sama tu daripada riwayat yang berbeza, sanad yang berbeza, tapi ada sedikit-sedikit perbezaan tu dia akan himpun di satu tempat. Dalam bab yang sama. Macam Imam Tirmizi pula, dia akan cerita perbezaan sanad. Yang ni sanad ni matan yang sama tapi ada berbeza-beza sanad, dia akan cerita. Itu beza kita belajar sahih Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, bagi orang yang mula nak belajar hadis, elok dia mula dengan Sunan Abu Daud ataupun Sunan At-Tirmizi, supaya dia boleh kenal apa itu sanad, perbezaan sanad, perbezaan perawi-perawi. Macam Bukhari, Muslim ni dia tak peduli sangat yang tu. Sebab dia bawa tu semua yang dia dah tapis, yang dia dah saring. Macam Imam Tirmizi ni kadang-kadang ada juga yang dhaif. Banyak juga, kata ada banyak juga yang dhaif dalam kitab dia. Ada hadis dhaif. Imam Muslim tidak akan meletakkan hadis di dalam kitabnya kecuali adanya hujah yang menyokong kesahihan setiap hadis tersebut. Maknanya Imam Muslim dia akan meletakkan, sebelum dia letak satu-satu hadis, dia ada hujah yang tersendiri kenapa dipilih hadis ni. Mungkin hadis tu tak sahih tapi disokong oleh hadis sahih yang lain. Itu Imam Muslim. Dia berbeza dengan Imam Al-Bukhari tadi. Imam Al-Bukhari tidak letak mana-mana hadis sahih, mana-mana hadis yang dia sendiri anggap sahih kalau orang lain tidak menganggap sahih. Dia tak letak. Itu sebab para ulama melebihkan Al-Bukhari daripada Muslim. Muslim dia tak kira orang lain, pandangan orang lain. Tapi Imam Muslim, Imam Bukhari, dia ambil kira juga pandangan orang lain. Kalau orang lain masih ada mempertikaikan hadis ni, walaupun di sisi dia secara peribadi dah sahih, dia masih tak letak. Tunggu dulu pandangan orang lain dan sebagainya. Dan kalau kita tengok pada Sahih Al-Bukhari dan dalam kitab-kitab mustalah hadis, wallahu a'lam, dia tak ada pula sebut setiap kali Imam Al-Bukhari nak letak satu hadis dia sembahyang 2 rakaat apa semua, tak dia sebut pula, wallahu a'lam. Tapi ada jugalah cerita-cerita orang cakap macam tu.
Tapi itu bukan syarat utama Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu dulu. Untuk hari ini kita sambung kemudian kandungan kitab Sahih Muslim. Ataupun kita baca sikit lah. Kitab Sahih Muslim mengandungi 7,275 buah hadis, termasuk yang matannya diulang-ulang. Maknanya 7,275 tu ada kadang-kadang matan dia berulang-ulang. Dalam bab katakanlah berkenaan dengan air laut. Nak mula-mula cerita bab air laut tu suci ke tak suci, maka bawa hadis at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kemudian bila cerita bab bangkai pula, bangkai yang diharuskan makan ialah bangkai ikan yang habitnya dalam air. Sebut lagi at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim kadang-kadang dia sebut secara berulang-ulang. Jumlah hadis sahih yang tidak diulang-ulang matannya adalah 4,000 buah hadis. Maknanya 3,275 hadis berulang-ulang. Kitab ini dibahagikan kepada 54 bahagian yang disebut sebagai kitab. Bahagian-bahagian ini merangkumi kitab ibadah, kitab muamalat, kitab jihad, kitab zikir, kitab doa dan sebagainya. Di bawah kitab tu ada bab, pecahan kepada kitab tu ada bab-bab yang tertentu. Di dalam kitab ini juga terdapat beberapa hadis yang tidak ditulis di dalam Sahih Al-Bukhari, namun diambil oleh Imam Muslim untuk dimasukkan ke dalam kitab Sahih Muslim setelah diperhatikan semula kesahihan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Maknanya kandungan Sahih Muslim hadisnya ada 7,275 hadis dalam 54 bab. Yang berulang-ulang 3,000 lebih, dan yang tak berulang ada 4,000 buah hadis. Jadi kalau kita tengok memang ini nanti di sini dia tak ada sebut hadis yang disebut secara muallaq. Tidak disebut secara muallaq ni maknanya dia tak sebut sanad yang penuh. Dalam Bukhari beribu-ribu hadis yang disebut dengan sanadnya tak penuh. Tapi dalam Muslim kurang sikit daripada Bukhari. Jadi cuma kepercayaan ulama kepada Imam Al-Bukhari, walaupun dia tak sebut sanad yang penuh, dia anggap itu juga sahih. Wallahu ta'ala alam. Saya Imam Muslim dengan Imam Tirmizi, Imam Bukhari sezaman. Sebab Imam Muslim dengan Imam Tirmizi anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Malik, dan anak murid kepada dengan Imam Syafi'i dia tak jumpa, sebab Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Wallahu a'lam. Ada Syiah dia tak guna kitab kita, dia guna kitab dia. Dia bagi dia Bukhari, Muslim ni tak ada nilai, sebab dia ada kitab dia sendiri. Cara penilaian dia pun lain, cara penilaian kita lain. Imam dalam Syiah dia nilai hadis yang hebat, hadis yang tinggi, berkualiti, bila hadis itu diriwayatkan oleh keluarga Rasulullah. Maknanya daripada keturunan Rasulullah. Katakanlah daripada Ali, Hasan, kemudian siapa anak Hasan, anak Husain, anak siapa, sampai ke itu bagi dia hadis yang kuat. Kita punya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak kira dia keturunan Rasulullah ke tak. Kita kira integriti, keadilan, ketelusan. Kenapa kita nilai dia sahih? Bukan semestinya dia daripada keluarga Rasulullah, asalkan dia Islam, adil, dhabit, tidak ada syad, maka kita nilai dia sahih.
Maknanya adil, Islam adil. Adil itu tak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa kecil secara berterusan. Tidak tercemar maruah. Maknanya tak pernah kita dengar dia ni bohong, dia ni terlibat dengan dosa. Kalau terlibat dengan dosa, terlibat dengan bohong ke apa semua, terus hadis dia jadi dhaif. Walaupun keluarga Rasulullah, bagi kita macam tu. Maknanya kita tak kira keluarga Rasulullah ke, bukan keluarga Rasulullah ke. Yang penting nilai integriti yang ada pada orang tu dipercayai, tidak ada sebarang keraguan, maka hadis itu sahih. Tapi kalau daripada keluarga Rasulullah pun, sebab keluarga Rasulullah tidak ada jaminan masuk syurga, tidak ada jaminan. Ya keluarga terdekat je yang jamin kan. Keluarga yang jauh-jauh ni, bawah-bawah ni tak tentu. Wallahu a'lam. Itu beza dia lah. Jadi dia ada kitab-kitab dia tersendiri. Seperti kitab, di antara kitab hadis yang besar dia ialah kitab yang disusun oleh Imam Al-Kulaini. Imam Al-Kulaini, bagi dia ada kitab yang lebih besar, berganda-ganda daripada kitab Bukhari Muslim. Hadisnya puluhan ribu. Wallahu a'lam. Banyak perbezaan, jauh lah. Perbezaan dia jauh. Dia jauh tu sebab dia mula berbeza daripada zaman sahabat. Kumpulan yang pertama yang berpecah daripada Islam ni Syiah. Yang pertama berpecah. Daripada zaman Sayyidina Ali masih hidup, dah berpecah lah. Jadi daripada asal dia, daripada dan dia pula Syiah ni, dia menganggap sahabat kebanyakannya murtad. Umar, Abu Bakar, Osman, yang kita Abu Hurairah dan sebagainya, yang kita guna Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah ke apa ke, isteri-isteri Nabi semua murtad. Jadi bagi dia, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka ni tak boleh terima. Jadi dia terima hadis daripada beberapa orang sajalah yang dia anggap tidak murtad. Wallahu a'lam. Jadi menyebabkan perbezaannya sangat jauh. Dengan erti kata lain, Syiah dia rujuk kitab lain, kita rujuk kitab lain. Boleh kata macam tu. Quran dia sama, kitab hadis dah lain. Bukan kata lagi kitab fiqh, kitab dari segi tasawuf ke apa ke. Oh, itu sangat lain. Sangat lain. Wallahu a'lam. Sekian dulu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.